Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para penonton, para pelajar, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan pembacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim karangan Syekh Muhammad Abdullah Diraz. Pada kelas yang lepas, kita telah pun sampai kepada perbincangan beliau rahimahullah ta'ala berkenaan satu kemungkinan syubhah, satu kemungkinan keraguan yang mungkin ditimbulkan oleh jiwa-jiwa yang jahil, oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat falasi tentang pengakuan yang tercatat jelas dalam Al-Quranul Karim sendiri bahawa Al-Quran bukanlah rekaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi golongan jahil akan berkata tujuan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menisbahkan Quran kepada dirinya dan dengan jelas-jelas mengatakan Quran datang daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai satu taktik untuk mempromosi ajarannya supaya lebih mudah diterima oleh orang. Namun begitu, kita kata syubhat ini dibina di atas dua falasi. Yang pertama ialah syubhat itu sendiri adalah syubhat yang tidak waras, tidak logik. Kerana Nabi SAW arahannya kepada umat baginda tidak datang hanya dalam bentuk Al-Quran, bahkan datang dalam bentuk sunnah. Dan kita dapati umat Islam mengagungkan sunnah seperti mereka mengagungkan Al-Quran. Maka tidak ada keperluan untuk Nabi SAW menggunakan taktik menisbahkan ucapannya kepada Allah untuk melariskan ajarannya. Bahkan ajaran baginda SAW tetap laris dan dianuti oleh ratus juta manusia dan mentaati kedua-dua suruhan baginda, sama ada yang datang dalam bentuk Al-Quran maupun dalam bentuk hadis Nabi SAW. Dan syubhat ini juga dibina di atas asas yang rosak, iaitulah menyamakan peribadi Nabi SAW yang begitu mulia, yang digelar sebagai Al-Amin, seolah-olah baginda ini adalah tokoh politik. Seolah-olah baginda ini adalah penulis manifesto politik yang setelah mana manifesto itu disebarkan dan orang percaya, lalu orang menyokongnya, dengan mudah kemudiannya dia boleh berkata manifesto bukan kitab suci. Tapi Muhammad SAW datang membawa Al-Quran dan dia kata Quran kitab suci. Orang yang berbohong amat sukar melakukan perkara ini, dan tidak boleh dia melakukan perkara sedemikian rupa melainkan akan terdedah kebohongannya lambat laut. Tetapi Nabi SAW semakin hari bukti menyerlahkan betapa benarnya baginda SAW. Oleh itu musannif rahimahullahu ta'ala berkata, wa ka'anni bika hahuna tuhibbu an uqaddima laka min siratihi al-mutahharati mathalan wadih ad-dalalati على مبلغ صدقه وأمانته في دعوى الوحي الذي نحن بصدده وأنه لم يكن ليأتي بشيء من القرآن من تلقاء نفسه فإليك طرفا من ذلك. Seakan-akannya, kata pengarang, kamu wahai si pembaca meminta kepadaku untuk aku berikan contoh-contoh
daripada perjalanan hidup biografi baginda sallallahu alaihi wasallam yang menyerlahkan betapa sikap amanah dan benarnya baginda dalam menyampaikan wahyu. Maka di sini aku perturunkan sejumlah beberapa contoh daripada biografi baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada stesen-stesen sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyerlahkan kepada kita amanah dan benarnya. Dan macam kita kata, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu dalail an-nubuwah, salah satu bukti kebenaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menelusuri sirah baginda daripada baginda lahir ke bumi ini sampailah hari beliau dimasukkan ke liang lahat sallallahu alaihi wasallam, maka akan nampak sangat jelas betapa baginda seorang yang amanah, seorang yang benar dalam segala perkataan dan kelakuannya. Laqad kanat tanzilu bihi nawazilu min sya'niha an tahfizahu ila al-qawl wa kanat hajatuhu al-quswa talihu alayhi an yatakallama bihaythu law kana al-amru ilayhi la wujida lahu maqalan wa majala ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولا يجد في شأنها قرآنا يقرأه على الناس. Ada beberapa peristiwa dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting yang patut kita tadabbur. Iaitulah dalam kehidupan sejarah baginda itu pernah berlaku beberapa kejadian yang memerlukan kata putus yang segera daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melibatkan kepribadian baginda. Yang mana kalau orang itu orang yang berdusta, sudah tentu dia tidak akan tunggu lama untuk menisbahkan wahyu yang turun kepadanya untuk menjadi juru cakap bagi pihaknya dalam menyelesaikan kemelut dan krisis tersebut. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapati dalam banyak peristiwa dalam kehidupan baginda, baginda tidak boleh memberi kata putus. Terpaksa bertunggu berhari-hari, mencapai bulan, barulah turun wahyu, barulah baginda nak boleh bagi jawapan. Sedangkan perkara itu berkait rapat dengan batang tubuh baginda yang memerlukan kenyataan yang segera. Sebagai misalnya apa? Dia bagi contoh misal yang pertama, hadithatul ifk wa burhanu sidqi nisbatil kitabi ila lillah. Peristiwa al-ifk. Dan masa lagi kita ingat, kita telah pun belajar peristiwa ini dengan begitu mendalam, insya-Allah, alhamdulillah, walaupun tidaklah terlalu. Semasa kita mengambil tafsir surah An-Nur, dan telah pun ana sebutkan ketika itu bahawa peristiwa ini adalah di antara dalil kenabian yang sangat besar. Ya. Tentulah para pelajar, ana yakin ataupun kuat zan ana, kebanyakannya mungkin ada yang masih ingat, ada yang masih lupa ataupun telah lupa. Kita peringatkan. Kita telah pun ambil peristiwa Qisatul Ifki ini semasa kita mempelajari surah An-Nur. Alam yarjifil munafiquna bihadithil ifki an zawjihi Aisyah radhiyallahu anha wa abta al-wahyu. Bukankah orang munafik itu melakukan pendustaan yang besar terhadap isteri baginda sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Namun wahyu itu terlambat. Wa tala al-amr. Terlambat di sini pada perkiraan kita, bukanlah Allah Taala terlambat. Tetapi Allah Ta'ala memang sengaja untuk di antara hikmahnya ialah menyerlahkan bahawa baginda adalah Nabi yang tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Peristiwa ini di antara hikmah yang besar
Mungkin kita dah tertanya-tanya dulu kenapa wahyu begitu lambat turun untuk mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha tidak bersalah. Di antara hikmah yang besarnya ialah menjadi ujian kepada orang mukmin dan menyerlahkan betapa benarnya Nabi SAW tidak berbicara berdasarkan kecenderungan syahwatnya sendiri. وطال الأمر والناس يخوضون حتى بلغت القلوب الحناجر وهو لا يستطيع إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس إني لا أعلم عنها إلا خيرا. Nabi SAW sendiri di awal peristiwa itu ketika mana orang semua sudah mula bercakap-cakap, mungkin Ana boleh ringkaskan peristiwa hadithatul ifk. Mungkin ada di kalangan kita yang tidak follow kelas tafsir surah An-Nur dulu. Iaitulah dalam satu peperangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang mengikut Nabi SAW tertinggal di satu kawasan rehat. Lalu datang tentera yang di belakang, Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu an, yang ditugaskan untuk memeriksa barisan belakang. Ternampak Ummul Mukminin Aisyah, lalu dibawa pulang ke Madinah. Ketika itu orang munafik mula membuat isyarat-isyarat, yang mana isyarat itu boleh difahami sebagai nak mengisyaratkan kata berlakunya hubungan tidak baik di antara Aisyah dengan Safwan ibn Mu'attal. Dan kita telah pun belajar dalam tafsir dulu, pandangan sebagai ulama tafsir bahawa tuduhan zina kepada Ummul Mukminin Aisyah itu tidaklah secara terang-terang, tetapi secara sindir-sindiran. Dan Aisyah radhiyallahu anha sendiri semasa peristiwa itu berlaku tidak tahu kerana dia sedang sakit. Dia sedang sakit. Bila dia sembuh, baru dapat tahu cerita. Dah dekat sebulan dah, orang mula duk bercakap-cakap secara menyindir yang konon-kononnya dia telah melakukan hubungan yang tidak baik dengan Safwan ibn Mu'attal. Lalu turunlah, setelah hampir sebulan berlalu, turunlah wahyu yang membebaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan keji golongan munafik yang dimulakan oleh Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Qabahahullah. Nabi SAW tidak mampu bercakap apa-apa melainkan dengan dia kata, aku tidak tahu melainkan tentangnya melainkan yang baik-baik sahaja. ثم إنه بعد أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب ومضى شهر بأكمله والكل يقولون ما علمنا عليها من سوء. Setelah mana berlalu sebulan, Nabi berbincang, berjumpa dengan orang itu, berjumpa dengan orang ini, tanya pandangan, semuanya kata kita tidak tahu tentang Aisyah radhiyallahu anha melainkan yang baik-baik. Lam yazid ala dhalika an qala laha akhir al-amri. Akhirnya Nabi jumpa Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata, ya Aisyah, ama innahu balagani kadha wa kadha, fa in kunti bari'atan fasayubri'uki Allah wa in kunti almamti bidhanbin fastaghfirillah. Wahai Aisyah, kalau kamu tidak salah, telah sampai kepadaku orang cakap begitu begini, kalau kamu tidak bersalah maka Allah akan membebaskan tuduhan itu daripada kamu. Jikalau kamu melakukan dosa, maka beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Nabi sendiri tidak boleh bagi kata putus. Dia sendiri tak tahu nak kata apa. Wallahil azim, kalau Nabi ni pembohong dan dia nak dapat raih simpati orang, adakah dia akan cakap macam ini? Ucapan yang membawa kemungkinan boleh berlakunya peristiwa tersebut. Nabi kata, kalau kamu berdosa, mohon ampun kepada Allah. Subhanallah. Ya. Kita tengok manusia hari ini.
ahli politik, pemimpin, bila dituduh, bukan saja dituduh, mungkin sudah pun dibuktikan, adakah dia akan bergenjak dan kata, saya minta maaf, saya tidak ada, tuan-tuan dan puan. Dia akan buat selamba badak untuk terus perasan suci. Nasallallahu al-afiyah. Itu manusia yang pembohong. Manusia yang tidak ada otoriti daripada Allah Ta'ala, tapi cuba nak mereka otoriti untuk dirinya sendiri. Kalau Nabi ni ahli politik, itulah baginda tidak akan bercakap sesuatu yang boleh menjejaskan reputasi dan imej baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu turunlah selepas itu wahyu pada surah An-Nur yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu daripada tuduhan keji tersebut. هذا كلامه بوحي ضميره وهو كما نرى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم على أنه لم يغادر مكانه بعد أن قال هذه الكلمات حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتها ومصدرا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها. الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما. Ini adalah kalau kita perhati yang Nabi sebut tadi, ya Aisyah, ama innahu qad balagani kadza wa kadza fa in kunti bari'atan fasayubri'uki Allah wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah. Wahai Aisyah, telah sampai kepadaku orang cakap begitu dan begini. Jikalau kamu tidak bersalah, Allah akan bebaskan kamu daripada tuduhan tersebut. Jikalau kamu bersalah, minta ampunlah. Inilah ucapan yang lahir daripada benak hati baginda Nabi SAW sendiri. Ucapan manusia biasa. Manusia yang tidak tahu perkara ghaib. Manusia yang hanya boleh membuat kesimpulan daripada bukti-bukti fizikal, pandangan-pandangan zahir. Namun dalam tidak bergenjak Nabi daripada bercakap benda ini, tiba-tiba turun wahyu dengan serta-merta membebaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan mengisytiharkan betapa sucinya beliau radhiyallahu anha. فماذا كان يمنعه لو أن أمر القرآن إليه أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبل ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع لسة المتخرصين. Kalau baginda ini orang yang bohong, orang yang dusta, tak perlu dia nak cakap dua benda yang berbeza. Mula-mula cakap kata, kalau kamu berdosa minta ampunlah. Kalau kamu tak salah, Allah akan bebaskan. Aku pun tak tahu nak kata lagu mana. Itulah maksud bahasa Nabi itu. Tapi tiba-tiba turun wahyu yang menjazamkan dengan begitu pasti, tanpa ada keraguan, tanpa ada sebarang sedikit pun teragak-agak, bahawa Aisyah radhiyallahu anha memang suci, memang bersih daripada segala tuduhan. Kita akan dapati ada dua personaliti yang berbeza. Personaliti dari Nabi sendiri yang terselah melalui ucapan hadis ini, personaliti seorang manusia yang tidak berani bercakap melainkan apa yang zahir dan tidak mengetahui apa yang batin. Kemudian tiba-tiba turun sejumlah ayat yang membuat keputusan yang pasti, yang mana kita dapat rasakan orang yang bercakap itu adalah orang yang tahu tentang hakikat kejadian. Tetapi bila kita selidik, orang ini bukan manusia. Tak mungkin manusia, bukan orang.
Kerana orang tidak boleh ada maklumat yang begini detail. Ya. Kerana yang ada ketika itu hanya Aisyah dengan Safwan ibn Mu'attal. Siapa yang tahu kalau tidak Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerana ayat itu bila kita baca, kita dapati ayat ini perkataan datang daripada pihak yang sangat mengetahui perkara tersebut. Berbeza dengan Nabi SAW yang zahir pada diri baginda, ketidakadatahuan tentang perkara ghaib kecuali apa yang diberitahu kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang menghalang baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau Quran itu adalah rekaan baginda, untuk dia mereka-reka kalimat yang begini, keputusan yang nyata, yang tidak ada keraguan sebelum daripada tempoh itu. Kenapa nak tunggu sampai sebulan? Sedangkan memerlukan kata putus yang segera untuk melindungi imej daripada tercalar. Ya. Kalau kata baginda penipu, baginda tidak akan tunggu sampai sebulan untuk membacakan kepada kita ayat-ayat yang jelas membebaskan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha daripada cakap-cakap jahat golongan munafikin. Walakinahu ma kana liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Tetapi demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, tak mungkin Nabi SAW yang tak pernah berbohong dengan manusia, tiba-tiba dia nak pergi berbohong atas nama Allah. Tak mungkin. Orang yang cakap bohong atas nama Tuhan, confirm dia pernah cakap bohong dengan manusia. Tetapi orang yang dengan manusia, dengan makhluk pun dia tak berani nak cakap dusta, tak berani nak menisbahkan kepada mereka apa yang mereka tak buat atau tak cakap. Mustahil tiba-tiba kemudian dia berani pinisbah kepada Allah Ta'ala benda yang tidak ada. Ini adalah satu kemustahilan. Firman Allah, "Walau taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la'akhadhna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin." Kalau Nabi SAW cakap dusta atas nama Allah, Allah dah ancam dalam surah Al-Haqqah ayat 44-47 ini, Allah akan potong urat Nabi SAW. Allah akan musnahkan dia. Dan tidak ada orang yang boleh menyelamatkan. Dan ini adalah di antara perkara yang logik. Tak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha gagah perkasa, yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang maha bijaksana, yang maha agung kerajaannya, lalu dia membiarkan satu orang duk bercakap bohong berkenaan dirinya, bercakap bohong bahawa dia adalah Rasul daripada Tuhan, tapi Tuhan duk perhati, duk tengok. Bukan sekadar Tuhan tidak menyekatnya, Tuhan tidak menghalangnya, tidak memusnahkannya, sebaliknya Tuhan menyokong pula dia, memberikan dia pelbagai mukjizat yang tak dapat dicabar. Dan musuh-musuhnya setiap hari dikalahkan. Pengikutnya semakin hari semakin bertambah. Sehingga tertegak empayar timur dan barat. Dan agamanya terus berkembang. Walaupun keadaan umatnya mengalami pelbagai penceroboh, tetapi agama baginda tidak terjejas. Adakah masuk akal Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan orang bercakap dusta atas namanya? Kalau kita kata satu raja yang berkuasa, yang hebat, yang bijaksana, yang cerdik, kemudian dia tahu ada satu orang mendakwa secara palsu sebagai utusan dia, kemudian orang itu berdusta atas nama dia, kata dia suruh buat itu, dia tak bagi buat ini, sedangkan dia tak suruh dan dia tak larang. Tapi dalam masa yang sama, bila utusan palsu itu memerlukan tentera, dia hantar tentera bantuan. Ada musuh yang nak kacau, dia tolong elakkan
bahaya musuh. Tidak pernah sekalipun dia mengatakan bahawa wahai manusia sekalian, ini adalah utusan palsu, aku tak hantar dia untuk bagi arahan kepada kamu. Tak pernah. Dia tak ada penafian, tak ada pengakuan secara lisan. Tapi adakah ini masuk akal dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Adakah dia sesuai dengan nas-nas syarak yang menceritakan kepada kita tentang sifat Allah yang maha bijaksana, yang maha berkuasa, yang maha mengetahui? Tentulah ianya mustahil pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membiarkan nabi palsu. Tidak ada nabi palsu dalam dunia ini, dalam alam ini, melainkan semuanya berakhir dengan kehinaan di dunia sebelum di akhirat lagi. Semua nabi-nabi palsu dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini lagi. Jadi adalah satu benda yang tidak masuk akal, yang tidak logik. Jikalau kita kata Nabi SAW palsu, tapi Allah Ta'ala biar dan tak ada sokong agama dia. Ini adalah perkara yang tak masuk akal sama sekali dan berlawanan dengan ciri-ciri ketuhanan yang maha sempurna. Jadi ini yang pertama, hadithatul ifk, kejadian buruk al-ifk, pendustaan, pembohong. Kita dapati Nabi SAW tidak boleh memberi jawapan daripada dirinya sendiri. Kena tunggu sampai sebulan. Kalaulah Al-Quran itu adalah rekaan Nabi SAW, tidak perlu tunggu sampai sebulan. Dan tidak perlu kita lihat ada dua personality dalam memberikan keterangan tentang isu tersebut. Personality Nabi yang tidak memberikan kata putus dengan personality Al-Quran yang jelas memberikan kata putus yang tidak ada keraguan sama sekali. Allahu Akbar kabir. Kemudian peristiwa yang kedua ini contoh dia bagi. Wa ukhra kana yaji'uhu al-qawlu fiha ala ghairi ma yuhibbu wa yahwah. Fayukhatti'uhu fi ar-ra'yi yarah. Wa ya'dhanu lahu fi syai'i la yamilu ilayh. فإذا تلبث فيه يسيرا تلقاه القرآن بالتعنيف الشديد والعتاب القاسي والنقد المر. Kita dapati Nabi SAW dengan Al-Quran ini, Al-Quran kadang-kadang datang padanya dalam keadaan yang menyelisihi apa yang Nabi nak, apa yang Nabi suka. Bahkan sebaliknya Al-Quran menyatakan bahawa keinginan Nabi tersebut adalah salah dan diizinkan kepada baginda melakukan sesuatu yang baginda tidak cenderung untuk melakukannya. Dan jikalau baginda tidak segera melaksanakan perkara tersebut, akan datang pula teguran yang keras, teguran yang kita kata tegas daripada Al-Quran Al-Karim terhadap Nabi SAW. Hatta fi aqallil asya'i khataran, sehinggalah pada perkara-perkara yang tidaklah bahaya kita dapati Nabi ditegur. Datang teguran supaya Nabi mengubah apa yang dia lakukan kepada perkara lain. Seperti firman Allah, Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Turunnya surah At-Tahrim. Bila Nabi mengatakan dia tidak akan makan makanan tertentu untuk menjaga hati isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran turun menegur salah tindakan tersebut. Dan firman Allah, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhshah. Peristiwa apabila Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhu menceraikan isterinya Zainab bintu Jahshin, Ummul Mukminin, yang kemudiannya Nabi sebenarnya berkenan dengan Zainab. Lalu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran dan Allah nikahkan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha Ummul Mukminin.
Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Law kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an min al-wahyi la katama hadhihi al-ayah li shiddatiha alaihi." Kalaulah Nabi nak sembunyi sesuatu daripada Al-Quran, Nabi akan sembunyikan ayat tentang Zainab binti Jahsh dan juga Zaid ibn Harithah ini. Kerana ayat ini sangat berat untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat ini mendedahkan keinginan dalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apabila Zaid bagi tahu kata dia dah tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Zainab bintu Jahshin. Sudah tidak ada persefahaman dan hendak menceraikan. Nabi SAW dalam hati baginda sudah jatuh berkenan kepada Zainab dan sudah terdetik untuk memperisterikan Zainab. Tapi Nabi SAW nasihat kepada Zaid untuk bersabar. Ya. Jangan cerai. Turun ayat Al-Quran menegur tindakan Nabi SAW ini sebagai satu tindakan yang salah. Kenapa salah? Kerana tujuan Nabi tak mau mendedahkan perasaan tersebut kerana nak meraihkan apa yang orang Arab sudah terbiasa, yang ini tidak berkahwin dengan isteri anak angkat. Jadi Zaid ibn Harithah dulu diberi nama Zaid ibn Muhammad. Tetapi ayat Allah Ta'ala turunkan ayat memerintahkan supaya mereka tidak dipanggil dengan panggilan tersebut, bahkan dibiankan kepada bapa kandung mereka. Tak boleh anak angkat dibiankan kepada ayah angkat yang menjaganya. Lalu dibatalkan amalan tersebut. Ya. Tidak lagi terpakai. Lalu dipanggillah dengan Zaid ibn Harithah. Allah kata, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu bukanlah bapa kepada seorang lelaki daripada kalangan kamu. Dia bukan bapa kepada Zaid ibn Harithah. Ya. Bahkan disuruh panggil mereka dengan panggilan yang benar, itu dibiankan kepada ayah. Dan dalam menegaskan lagi, untuk membatalkan lagi adat jahiliah ini, ialah dengan dibenarkan, disuruh Nabi kahwin dengan bekas isteri anak angkatnya, supaya terselahlah bahawa anak angkat bukan seperti anak kandung dari segi hukum. Kerana kalau anak angkat seperti hukum anak kandung, tentulah Nabi tidak boleh berkahwin dengan isteri Zaid. Kerana menantu adalah mahram mu'abbad. Menantu adalah mahram sampai hari kiamat. Sekali anak kita dah kahwin dengan satu perempuan, sampai bila-bila perempuan itu adalah menantu kita, walaupun anak kita sudah menceraikannya, walaupun anak kita sudah meninggal dunia, dia tetap mahram. Ya, tak boleh kahwin sampai bila-bila. Bahkan boleh pak mentua ini menjadi peneman dalam musafir dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menyatakan bahawa Zaid bukan anak Nabi SAW. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu ini dan mengahwinkan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsh. Allah sendiri yang kahwinkan. Sebab itulah Ummul Mukminin Zainab radhiyallahu anha kata, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqis samawat." Dia kata kepada isteri-isteri Nabi yang lain, madu-madu dia, kamu semua dinikahkan oleh ahli keluarga kamu, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah di langit. Maknanya berbeza kedudukan Zainab binti Jahsh. Jadi Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau Nabi nak sembunyi satu perkara, Nabi sembunyi dah ayat ini. Ayat ini satu ayat yang bersifat sangat peribadi.
Tetapi dia adalah wahyu daripada Allah. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. Kalau kata tujuan kamu tak mau nyatakan hasrat kamu tu, kamu takut orang kata Muhammad kahwin dengan isteri anak angkatnya sendiri. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Tujuannya kata Allah supaya tidak ada bagi orang beriman rasa tidak senang untuk berkahwin dengan bekas isteri anak-anak angkat mereka. Supaya adat jahiliah itu dibatalkan terus dengan secara praktikal. Ya, secara praktikal. Sebab itu para ulama kata kalau kita ada keraguan tentang satu perkara yang harus, maka disunatkan kita melakukan perkara tersebut. Sebagai misalnya, bila disebutkan di antara waktu yang menjadi afdal untuk seorang musafir itu mengambil rukhsah safar seperti solat qasar atau jamak, ialah jikalau berlaku pada dirinya ragu-ragu akan keharusan perkara tersebut. So, sunat untuk dia buat supaya menolak waswas syaitan bahawa benda ni memang dibenarkan oleh syarak. Supaya dibuang segala saki-baki karat-karat jahiliah itu. Poin dia daripada cerita ni ialah Nabi SAW telah pun buat satu keputusan yang lain, iaitu hendak menyembunyikan perkara tersebut. Tetapi tiba-tiba bila turun wahyu, Nabi kena baca ayat ini. Ya, ayat ini bukan sahaja mendedahkan perasaan peribadi baginda, tetapi juga mengandungi teguran yang keras. Pada kata وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ. Dan kamu sembunyikan dalam diri kamu perkara yang Allah pasti akan dedahkannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah sepatutnya kamu kena takut. Jadi Allah marah Nabi SAW, tegur Nabi. Bukanlah marah, tapi tegur Nabi SAW dengan teguran yang kita kata agak tegas. Teguran yang sangat tegas. Bukan agak tegas, bahkan sangat tegas. Personality yang berbeza. Kita dapati di sini ada dua pihak. Kita tak boleh kata di sini dia datang daripada orang yang sama. Ya? Ada dua arah. Ya? Dua pihak yang saling, satu memberi arahan, satu lagi menerima arahan. Dan firman Allah dalam surah Taubah ayat 43. Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Nak pergi perang Tabuk. Datang orang munafikin minta bagi alasan macam-macam tak boleh perang. Nabi bagi izin untuk mereka tidak keluar berjihad. Datang ayat menegur Nabi dengan tegas. Allah memaafkan kamu. Afallahu anka lima adzinta lahu. Kenapa engkau bagi izin? Kenapa kamu wahai Muhammad memberi izin kepada mereka? Sehingga jelas kepada kamu siapa yang betul-betul benar dalam memberi alasan tidak dapat keluar berjihad, dan siapa yang betul-betul cakap betul, dan siapa yang berdusta. Nabi SAW memberi izin kerana kita dapati memang baginda selaku manusia biasa, selaku seorang yang lunak dan percaya kepada orang, menghukum secara zahir. Tetapi datang teguran daripada pihak atasan. Kenapa kamu buat begini? Tak boleh. Salah ini.
Kalau kita dengar benda macam itu pun, kita tahu di sana ada dua pihak. Yang mana Al-Quran datang daripada pihak lain, luar daripada diri Nabi SAW. Personality yang ada pada Al-Quran berbeza dengan personality yang ada pada Nabi SAW. Nada Al-Quran jauh beza dengan nada yang Nabi SAW secara peribadi akan gunakan. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Surah Taubah ayat 113. Ini lebih lagi. Ayat ini turun berkenaan orang yang sangat rapat dengan hidup Nabi SAW. Bapa saudaranya Abu Talib dan ibunya Aminah bintu Wahbin. Nabi SAW nak minta ampun bagi pihak ibunya dan bapa saudaranya Abu Talib, yang kedua-dua mereka mati dalam keadaan musyrik. Lalu apa yang berlaku? Turun ayat melarang dan mencegah Nabi SAW daripada melakukan perkara itu. Allahil Azim, kalau Nabi SAW adalah seorang penipu, seorang pereka manifesto, adakah Nabi akan bagi tahu orang kata mak dia diazab dalam neraka seperti dalam hadis Sahih Muslim? Nabi bagi tahu bapa saudara dia Abu Talib dalam neraka, dipakaikan terumpah daripada neraka. Sedangkan Nabi sangat teringin nak minta ampun. Dan Nabi pergi ke kubur ibunya di Abwa dalam keadaan menangis, sedih. Nabi kata, aku minta kepada Allah untuk beristighfar bagi pihaknya, aku tidak diizinkan. Lalu aku minta supaya aku diberi keizinan menziarahi kuburnya. Lalu aku diizinkan. Maka ziarahlah kamu akan kubur, kerana ia akan mengingatkan kamu akhirat. Aku kasihan kepadanya dengan azab neraka, kata Nabi. Maknanya Nabi tak boleh buat apa. Ya. Hari ini kita tengok Tok Syekh Sufi sanggup mendakwa, kata dia keturunan Nabi, Ahlul Bait, walaupun pok dia duduk hidup lagi, dikenali. Betul tak? Dikenali salah silahnya, dia bukan daripada keluarga Ahlul Bait, bukan keturunan, macam yang berlaku kepada Ahmad Tijani, pengasas tarekat Tijaniyah. Nasabnya ma'ruf, dikenali, dia bukan daripada Ahlul Bait. Tiba-tiba hanya kerana mendapat mimpi, dia mendakwa kata dia Ahlul Bait. Apa yang berlaku kepada Bani Ubaid Al-Qaddah, sanggup mendakwa kata dia adalah anak kepada salah seorang imam Syiah Ismailiyah yang ghaib, Muhammad ibn Ismail, yang dilahirkan dalam alam ghaib dan menjelma. Sedangkan Ubaidillah al-Mahdi, Khalifah Fatimiyah yang pertama itu, zahirnya wallahu alam tidak lain tidak bukan dia adalah anak kepada pengasas aliran Batiniyah itu sendiri, iaitulah Maimun Al-Qaddah qabbahahullah. Tapi dia sanggup menisbahkan dirinya kepada selain ibu ayahnya dalam rangka untuk mendapat sokongan, dalam rangka untuk menarik simpati dan sokongan kepadanya. Tapi Nabi SAW tidak segan silu untuk berkata, inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayah kamu sama-sama dalam neraka. Bagi tahu mak dia juga diazab dalam neraka, bagi tahu kata bapa saudaranya diazab dalam neraka.
Ini menunjukkan bahawa baginda adalah orang yang cakap benar, tidak sembunyi dan tidak tukar cerita. Subhanallah. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Surah Al-Anfal ayat 67-68. Satu lagi peristiwa yang sangat besar, menyerlahkan. Nabi SAW berbincang dengan para sahabat. Abu Bakar kata, tawanan perang Badar ni kita ambil tawanan, kita bebaskan, kita tukar ganti. Yang ma'ruf dalam sirah. Tawanan perang Badar itu dia ambil bayaran kalau siapa nak tebus daripada saudara mereka di musyrikin Mekah, boleh tebus dengan bayaran tertentu, atau ditukar dengan tawanan orang Islam, atau mengajak anak-anak orang Islam di Madinah menulis bagi yang ada kemahiran. Dengan itu mereka dibebaskan. Lalu turun wahyu, tiba-tiba Umar tengok Nabi dengan Abu Bakar duk menangis. Umar kata, ya Rasulullah, bagi tahu kepada aku kenapa kamu berdua duk menangis. Kalau aku tak boleh menangis, aku buat-buat menangis sekali. Kan? Dan Nabi bagi tahu turunnya ayat menegur tindakan Nabi SAW yang mengambil tawanan perang, sedangkan ini adalah baru peperangan yang pertama yang sepatutnya ditunjukkan padanya ketegasan dan tidak dibiarkan tawanan perang supaya menimbulkan rasa gerun dan takut kepada pihak musuh hatta yuthkhina fil ard, sehingga dia menumpahkan darah di bumi ini, menghapuskan kepala-kepala orang musyrikin. Ya? Sepatutnya itu tindakan yang dilakukan, bukan tindakan yang berlunak. Tetapi setelah teguran yang begitu keras, begitu tegas, laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum azabun azim, kalau tidak telah terdahulu ketentuan daripada Allah, tentulah kamu akan disentuh disebabkan tindakan kamu itu azab yang sangat dahsyat. Dia ancam dengan azab, tapi dia diberikan kemaafan kepada Nabi SAW kerana telah ditetapkan ketentuan di sisi Allah Ta'ala bahawa perkara tersebut berlaku begitu secara takdir kauninya, walaupun dari segi takdir syar'inya pada asalnya Allah Ta'ala tidak meredai keputusan yang Nabi buat itu, tapi kemudiannya Allah maafkan dan Allah izinkan untuk ia diteruskan. Beza personality Al-Quran dengan personality Nabi SAW. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Surah Abasa wa Tawalla an ja'ahu al-'ama. Teguran daripada Allah. Orang yang tidak mau dengar dakwah engkau pergi bersungguh-sungguh nak menyeru mereka kepada dakwah. Tidak ada salahnya kepada kamu, wahai Muhammad, kalau mereka tidak mengikut hidayah petunjuk agama Allah. Kamu tidak salah setelah kamu telah sampaikan kepada mereka. Tetapi orang yang datang kelut-kelut, datang bergegas-gegas, sedangkan dia seorang yang takut kepada Allah, nak tanya Nabi tentang hukum Allah, maka kamu tak layan dia. Kenapa, hai Muhammad, kamu tak layan Ibnu Ummi Maktum yang dia ni orang beriman, datang nak tanya Nabi SAW tentang hukum yang dia sedang bersedia untuk menerimanya, kerana kamu duk sibuk nak bagi tahu Islam kepada orang yang tak prepare pun nak dengar apa yang kamu cakap. Mereka tak heran kamu pun, mereka tak layan pun kamu cakap. Kena tegur Nabi SAW. Dan Nabi baca ayat-ayat ni semua.
Tidak disembunyikan satu pun. Teguran-teguran Allah Ta'ala kepada Nabi, teguran yang keras, tegas, yang menzahirkan personality yang berbeza daripada Al-Quran dengan personality yang ada pada diri Nabi SAW. أرأيت لو كانت هذه التقريعات المؤلمة صادرة عن وجدانه معبرة عن ندمه ووخز ضميره حين بدا له خلاف ما فرط من رأيه أكان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل والتشنيع ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء لحرمة آرائه بلى إن هذا القرآن لو كان يفيض عن وجدانه لكان يستطيع عند الحاجة أن يكتم شيئا من ذلك الوجدان ولو كان كاتما شيئا لكتم أمثال هذه الآيات ولكنه الوحي لا يستطيع كتمانه وما هو على الغيب بضنين. Kalaulah Nabi SAW ini orang yang mereka manifesto untuk, adakah dia akan terus membiarkan orang baca teguran-teguran ini walaupun dia telah lama berlaku? Ayat-ayat ini bukan sahaja dibaca ketika keputusan itu diubah. Ia dibaca sampai hari kiamat, sampai dalam syurga nanti. Subhanallah. Kataan Allah Ta'ala. Kalau pemimpin politiknya dapat teguran daripada orang atasan dia, adakah dia akan bercerita dekat anak buah dia? Inilah, dia akan post dekat Facebook ni, saya dapat surat teguran, saya buat keputusan silap. Wallahil azim. Kalau dia boleh, dia akan bakar surat itu. Dia akan padam segala history chat dia, supaya orang lain tak tahu kata dia ditegur. Dan dia akan menzahirkan kepada orang seolah dia yang mengubah keputusan. Dan boleh jadi dia akan cari orang lain untuk dikambing hitamkan atas keputusan terdahulu yang salah, supaya dia dilihat sentiasa buat keputusan yang betul. Betul tak percaya saya cakap? Betul. Kita semua kenal manusia, ahli politik. Ya? Kalau Nabi macam itu, macam mereka ni, takkan Nabi nak pergi cerita, kata saya kena tegur, ini teguran dia macam ni, ayat dia, dibaca ayat itu kepada orang. Ya, ayat itu adalah satu teguran darat kepada dia, Nabi SAW. Bukankah kalau kita logik kita yang dangkal ini, kita kata, oh, kalau begitu, bukankah itu akan menghilangkan kepercayaan orang kepada Nabi SAW jikalau Quran itu daripada dirinya sendiri? Orang kata, apa dia ni? Ada dual personality ke? Tadi cakap lagu lain, dah cakap lagu lain. Betul tak? Tentu dia akan sembunyikan benda tu. Ya? Tentu dia akan sembunyikan perkara tersebut. Aisyah radhiyallahu anha kata, "Lau kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an min al-Quran lakatama hadhihi al-ayah." Kalau Nabi nak sembunyi, Nabi sembunyi ayat ini. Nabi tidak sembunyi. Subhanallah. Pada pandangan kamu, jikalau teguran-teguran yang sangat menyakitkan ini datang daripada perasaan dirinya sendiri, menggambarkan rasa penyesalan dan kritikan dalamannya sendiri ketika terselah padanya kesilapan keputusannya, adakah dia akan mengisytiharkan tentang perkara ini dengan begini dahsyat, dengan ayat marahnya, dengan teguran yang kerasnya, ya, dengan sampai mengancam dengan azab sekalipun, ya, ya, bukankah diam dan menyembunyikan perkara ini lebih baik dan mengekalkan pandangan hormat orang kepada pandangan-pandangannya? Sebaliknya, sesungguhnya inilah dia Quran. Jikalau dia datang daripada perasaan Nabi SAW sendiri, tentulah dia boleh menyembunyikannya. Kalau dia nak menyembunyikan sesuatu, tentu dia sembunyikan ayat-ayat yang sebegini rupa. Tetapi ianya wahyu yang dia tak boleh nak sembunyikan. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ
bidhanin, kata Allah Ta'ala, tidaklah Muhammad itu dalam perkara ghaib yang dia diberitahu kepadanya tertuduh. Dia tidak tertuduh sama sekali. Tidak menyembunyikan. Bidhanin, dia tidak menyembunyikan. Dia tidak akan menyembunyikan apa-apa pun perkhabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun perkhabaran itu bersifat satu teguran pribadi kepada dirinya sendiri dengan teguran yang keras dan tegas. وتأمل آية الأنفال المذكورة تجد فيها ظاهرة عجيبة فإنها لم تنزل إلا بعد إطلاق أسارى بدر وقبول الفداء منهم، وقد بدأت بالتخطئة والاستنكار لهذه الفعلة، ثم لم تلبث أن ختمت بإقرارها وتطييب النفوس بها، بل صارت هذه السابقة التي وقع التأنيب عليه هي القاعدة لما جاء بعدها. فهل الحال النفسية التي يصدر عنها أول الكلام لو كان عن النفس مصدره يمكن أن يصدر عنها آخره، ولما تمضي بينهما فترة تفصل بين زمجرة الغضب والندم وبين ابتسامة الرضا والاستحسان. Dia kata, perhatikan pada ayat surah Al-Anfal, ayat yang tentang larangan mengambil tebusan dalam perang Badar itu. Kita akan dapat di sini satu fenomena yang sangat ajaib yang kagum. Ia tidak turun melainkan setelah dibebaskan tawanan-tawanan perang Badar dan menerima tebusan. Dimulakan dengan menyatakan perbuatan tersebut salah dan diingkari, tetapi ditutup dengan pengakuan dan pengikraran bahawa benda itu diterima. Ya. Bahkan kita dapati di sini ada dua keadaan yang berbeza. Sedangkan tidak ada selang di antara ingkar dengan ikrar dalam satu nafas yang sama. Datuk Musannif kata di sini, dia kata tidak ada pun satu selang masa yang membezakan dia antara kita boleh rasa kemurkaan dalam ayat tersebut atas perbuatan Nabi SAW menerima tebusan perang Badar, tawanan perang Badar, dengan kemudiannya disertai dengan redha dan terima benda tersebut. Redha dan terima perkara tersebut. Tentulah apa yang Musannif buat Zamjaratul Ghadab, ini adalah kita kata permisalan. Mungkin sebahagian muhaqqiq tidak berapa setuju dengan ayat yang digunakan oleh pengarang bagi menyifatkan kerana dia nak nisbah kepada Allah Ta'ala perkara tersebut. Ala kulli hal, Musannif bukan nak maksudkan hakikat, tapi dia nak kiasan ataupun permisalan. Kerana tentulah sifat Allah Ta'ala kita tak boleh nak buat, nak reka. Ya? Kita nak kata zamjaratul ghadab, dengusan murka dan sesal. Allah Ta'ala tidak menyesal. Ya? Ibtisamatul rida wal istihsan, senyuman, rida dan menganggap baik perkara tersebut. Ya? Jadi ini ialah metafora, metaphorically speaking. Ya? Nak menggambarkan nada ayat tersebut. Allah Ta'ala murka, tapi kita nak sifatkan murka Allah dengan dengusan, itu tak, itu memerlukan dalil khusus yang lain. Ya? Allah Ta'ala ketawa, betul, Allah Ta'ala suka, tapi nak menisbahkan Allah ketawa ketika berlakunya peristiwa itu adalah dalil yang perlukan dalil yang khusus. Tapi Musannif di sini dia bukan nak kata itu sifat Allah Ta'ala, tapi dia nak kata itu adalah keadaan ayat itu, nada intonasi ayat, seolah-olah nada murka yang sangat-sangat. Ya, kalau kita misalkan kita orang, boleh tak kita tengah marah, tengah meluap-luap dalam masa yang sama tanpa ada selang nafas, terus okey lah, tak apalah, saya setujulah,
Tak mungkin. Kalau kita nak kata makhluk, kan, dia tengah duk marah, nak berubah pergi kepada setuju, daripada dia tak setuju, duk punya marah, punya duk maki, hamun, duk herdik apa semua, dia mesti ada fatrah bertenang untuk dia nak terima pula keputusan tersebut. Kan? Kalau kata bos kita, tengok kita buat satu keputusan, dia tak suruh kita marah. Apa hang buat lagu ni, apa semua ni. Dia marah-marah kita. Lepas tu dia pun, kita pun bagi penjelasan apa semua, dia duduk, saat dia fikir balik. Dia kata, tak apalah, benda dah jadi. Nak buat macam mana? Kan? Kalau benda dah jadi, tak apalah, kita continue lah. Kita ubah plan. Daripada sepatutnya saya nak buat plan macam ini. Tapi dah awak buat macam ni, saya kena ubah plan lah. Tapi tak apalah, bolehlah juga, saya terimalah. Tentu kena ada satu fatrah, selang masa daripada nak berubah daripada keadaan marah, nak pergi kepada keadaan redha dan suka. Ya? Tapi ini tidak ada selang masa. Ini bukan sifat manusia, bukan sifat makhluk boleh buat macam ini. Itu point dia nak bagi tahu. Kan, daripada murka terus pergi redha. Ini bukan cara makhluk, ini cara Tuhan Azza wa Jalla. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla wa inna hadhain al-khatirain law furida suduruhuma 'an an-nafs muta'aqibain lakana ath-thani minhuma idraban 'an al-awwal mahiyan lah ولا رجع آخر الفكر وفقا لما جرى به العمل فأي داع دعا إلى تصوير ذلك الخاطر الممحو والتسجيله على ما فيه من تقريع علمي بغير حق وتنغيص لهذه الطعمة التي يراد جعلها حلالا طيبة. إن الذي يفهمه علماء النفس من قراءة هذا النص أنها هنا البتة شخصيتين منفصلتين وأن هذا صوت سيد يقول لعبده لقد أسأت ولكني عفوت عنك وأذنت لك. Of course, kesimpulan yang dia kata di sini tidak dapat tidak. Kalau kita perhati betul-betul nada ayat ini, perubahan nada daripada ingkar kepada setuju, kepada redha, kita akan dapati tidak mungkin datang daripada jiwa yang sama, daripada satu sumber yang sama, yang mana dia ada timbal balas di situ. Dan kalaulah ianya adalah pandangan peribadi dan dia berubah pandangan daripada asalnya tak mau buat benda tersebut kepada nak buat, apa pentingnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam merekodkan perasaan dalaman dirinya yang mencela dirinya sendiri atas kesilapan keputusan, kemudian dia nak endorse balik keputusan yang dia dah buat yang dianggap silap sebelumnya. Apa pentingnya untuk dia merekodkan perkara ini dan dijadikan bahan bacaan dan dinisbahkan ia kitab suci pula yang akan dibaca bukan sahaja dalam kehidupan biasa, dibaca dalam solat, dalam ibadat. Ya, subhanallah, yang akan diulang-ulang oleh seorang setiap Muslim setiap tahun, setiap hari. Ayat ini akan terus diulang sampai hari kiamat. Apa point? Apa faedahnya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat perkara ini? Tak ada faedah sedikit pun untuk diri dia kalau kita melihat dia sebagai seorang ahli politik biasa, manifesto bukan kitab suci. Ya? Tetapi kita dapati di sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang itu. Dia adalah lain daripada itu. Dia adalah Rasulullah. Dan yang dia bagi tahu, yang dia habaq dekat kita ayat-ayat ini bukan rekaan dalaman dirinya, sebaliknya dia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tidak dapat tidak ahli psikologi kalau melihat kepada ayat ini tidak dapat tidak mereka akan confirm di sini ada dua personality yang berbeza. Personality seorang bos, seorang tuan berkata kepada hambanya, kamu telah buat silap, tetapi tak apalah, saya maafkan, saya izinkan. Satu bos, dia kata, bancuh kat ayat saya ayat kopi. Kita pergi bancuh ayat teh, mesuar kat dia. Kata, hai, saya kata nak kopi. Tak apalah, dah bancuh ayat teh, mainlah, saya minum jugalah. Itulah
intonasi nada yang kita dapat di sini. Tak mungkin orang yang silap bancuh teh tadi, dia sendiri cakap macam tu. Tak mungkin. Ya? Jadi, nampak uslub Al-Quran itu bukan uslub dalaman Nabi Muhammad SAW, tapi dia uslub orang lain. Uslub pembicara yang lain, personality yang lain. Yang bukan dirinya sendiri. Ya? Itu maksud kesimpulan yang kita nak bagi tahu daripada contoh-contoh ini. So ini dia satu lagi contoh. Ya? Bahawa dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat yang berbentuk mencela, membentuk menegur, mengkritik Nabi SAW yang pada hakikatnya kalaulah Muhammad itu seperti yang didakwa oleh golongan orientalis dan orang kafir, kata dia adalah ahli politik yang membuat manifesto untuk mendapat sokongan, tentulah dia tidak akan rekodkan segala perkara-perkara ini untuk disebarkan dan dibaca saban hari oleh pengikut-pengikutnya. Bukan saja dibaca, dipelajari, difahami dan terus diulang ingat peristiwa kenapa ayat ini diturunkan, apa maksudnya, dipelajari, difahami, ditadabbur pula. Allahu Akbar. Ya. Kita hari ini kalau kita nak tulis kesilapan seorang tokoh pemimpin politik, mungkin kita kena tunggu dia mati 10 tahun baru kita nak boleh dedahkan bahawa dia pernah buat silap gitu gini-gini. Ya. Ini tak, dia sendiri cerita apa silap yang dia buat. Kalau dia sendiri tulis biografi dia, benda silap yang dia buat, dia tetap akan cari alasan. Dia takkan cerita. Kalau dia nak cerita pun mungkin setelah mana dia dah habis kerjaya politiknya, dia dah tak ada apa nak buat, tulis buku supaya laku dapat duit. Mungkin. Tapi ini tidak. Ini tidak. Ini ditulis ketika Muhammad SAW diturunkan, dibacakan, diberitahu kepada pengikutnya ketika dia sedang dalam kemuncak kekuasaan, sedang membina kerajaan yang baru di Madinah Al-Munawwarah. Ketika waktu yang paling sangat-sangat dia memerlukan sokongan pengikut-pengikutnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak logik, tak masuk akal kalau benda ni dia nak pergi reka, nak pergi cerita dekat orang keburukan dan kesilapan dirinya sendiri. Tak masuk akal. Allahu akbar kabira. Seterusnya dia kata, وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي رفع العتاب عليها لوجدتها تنحصر في شيء واحد وهو أنه عليه السلام كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيهما إنما اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه والتأليف خصمه وأبعدهما عن الغلظة والجفاء وعن إثارة الشبه في دين الله لم يكن بين يديه نص فخالفه كفاحا أو جاوزه خطأ ونسيانا بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظر ورأى نفسه مخيرا فتخير هبه مجتهدا أخطأ باختيار خلاف الأفضل أليس معذورا ومأجورا على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية هل ترى في ذلك ذنبا يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتثريب أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية وسنة العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب. الله أكبر. Di antara lagi kita dapati dalam ayat ini, Nabi SAW, kalau kau perhatikan kesalahan-kesalahan yang diberikan kritikan kepada Nabi SAW, poinnya satu saja. Walaupun dia ada berbagai jenis, tetapi balik kepada satu bentuk, satu tema yang besar, iaitulah Nabi SAW apabila ada dua perkara yang dia kena pilih, maka Nabi akan pilih perkara yang paling dekat dengan rahmat dan hidayah kaumnya
dan menjinakkan hati lawannya, yang paling jauh daripada perkataan yang bengis dan kering. Itu Nabi SAW. Dan jauh daripada menimbulkan sebarang keraguan bagi agama Allah. Tidak ada di hadapan baginda nas yang menyebabkan Nabi menyelisih yang terang-terangan. Tidak ada. Ataupun berlaku kepada baginda kesalahan dan terlupa. Tetapi kesalahan baginda di sini kesalahan ijtihad dalam memilih, dalam membuat keputusan ketika waktu tidak ada nas wahyu yang turun. Ya. Dan yang Nabi pilih itu sebenarnya kalau kita menggunakan pemikiran logik manusia yang tertinggi, itulah yang paling baik. Betul tak? Kita akan dapati bahawa keputusan yang Nabi pilih yang tidak disetujui oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah keputusan berdasarkan pertimbangan logik manusia adalah yang terbaik yang manusia boleh capai. Nampak sisi kemanusiaan dia dalam membuat keputusan. Tetapi bila kita perhati apa yang Al-Quran bagi arahan untuk Nabi buat, di situ kita akan dapat ini bukan kebijaksanaan manusia. Ini adalah kebijaksanaan Tuhan Azza wa Jalla. Kebijaksanaan yang dibina di atas pengetahuan yang lebih luas daripada pengetahuan manusia. Pengetahuan tentang yang awal dan yang akhir, apa yang berlaku, tidak berlaku, apa yang sedang dan akan berlaku. Yang mana keputusan ini, untuk mendapat keputusan yang sebijaksana ini memerlukan pengetahuan yang lebih daripada pengetahuan manusia. So kita dapati arahan-arahan yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi supaya dia ubah keputusan dia, ataupun Allah Ta'ala kritik keputusan Nabi buat, dan Allah Ta'ala bagi kita keputusan yang sepatutnya lebih baik dibuat. Untuk mencapai keputusan yang dikehendaki itu, dia di luar daripada jangkauan kebijaksanaan manusia. Ya. Dan dari segi akal manusia tidak ada sebarang kesalahan dan dosa Nabi sehingga nak dimarahi begitu rupa. Tetapi ia adalah maqam rububiyah, Tuhan menegur hambanya dan dalam usaha memberikan didikan dan pengajaran supaya membuat keputusan yang lebih baik akan datang. Tuwfiya Abdullah bin Ubay kabirul munafiqin fakafanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi wa arada yastaghfir lahu yusalli alayhi فقال عمر رضي الله عنه أتصلي عليه وقد نهاك ربك فقال صلى الله عليه وسلم إنما خيرني ربي فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70 وصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم. اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين وانظر ماذا ترى. إنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع وقد اتخذ من القرآن دستورا يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم وقد آنس من ظاهر النص الأول تخيرا له بين طريقين فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعدما جاءه النص الصريح بالمنع. Demikian juga kalau kita perhati peristiwa bila matinya Abdullah ibn Ubay, ketua munafiqin. Nabi kafankan dia dalam baju Nabi. Nabi hendak minta ampun kepada Allah bagi pihaknya dan hendak salatkan jenazahnya. Umar radhiyallahu anhu kata, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu nak salat sedangkan Tuhan telah larang?" Ketika itu turun ayat apa dia? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah. Beristighfarlah kamu, mohon ampunlah kamu bagi pihak mereka, atau kamu tidak mohon ampun bagi pihak mereka. Walaupun kamu mohon ampun sebanyak 70 kali. Kata Allah Ta'ala, aku tidak akan ampunkan. Lalu Nabi kata, aku akan mohon ampun lebih 70. Aku akan istighfar lebih 70. Nabi seboleh-boleh Nabi faham daripada ayat ini masih ada pilihan untuk Nabi SAW. Kerana Nabi seorang yang bersikap rahmat, pengasih, penyayang. Nabi kalau boleh nak selamatkan, kerana orang munafikin walaupun mereka ini di dunia secara zahirnya Muslim, dan Nabi cuba nak cari ruang dan peluang supaya mereka ini masuk dalam rahmat Allah. Tetapi turun selepas itu firman Allah,
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. Dan janganlah kamu salat orang munafikin yang mati, dan jangan kamu berdiri di kuburan mereka untuk mendoakan keampunan bagi pihak mereka sama sekali, sampai bila-bila pun Nabi tinggalkan. Di sini ada dua personality yang berbeza. Personality Allah Subhanahu wa taala manusia Al-Quran yang tegas tidak akan mengampunkan dosa orang munafik, dan Nabi pula seorang yang bersikap belas kasihan kepada orang munafik ini yang mereka ni zahirnya di dunia adalah Muslim, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hukumnya. Dan Nabi kita dapati di sini apa tindakan baginda? Tidak lain baginda hanyalah sekadar patuh kepada arahan. Selagi mana ada ruang untuk memilih, baginda mengikut pilihan tersebut. Tetapi kalau dah datang keputusan yang tegas, baginda akan meninggalkan pandangan peribadi baginda. Jadi kita nampak di sini dia adalah seorang hamba, seorang yang taat kepada perintah Allah, yang menjadikan Al-Quran sebagai dustur, sebagai undang-undang yang dia ikuti. Bukannya benda yang datang daripada dalaman dirinya. Kalau Quran itu datang daripada dalaman diri Nabi SAW, adakah baginda perlu buat perkara yang sebegini rupa? Tak perlu. Ya. Kalau dah Quran itu dia reka, kenapa nak perlu buat benda macam ni? Terus buat kepada keputusan yang dia nak daripada awal. Kenapa nak kena perlu berubah-berubah? Ya. Kerana dia bukan dia yang tentukan keputusan. Dia ditentukan keputusan untuknya oleh pihak yang lain, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang kita dapat baca untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan bi'idznillah ta'ala. Anda rasa, anda yakin masa sudah pun habis. Jadi sekadar itu dulu untuk pembacaan kita pada hari ini. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan kita ada manfaat kepada kita. Dan masih lagi, ada lagi sambungan lagi. Beberapa lagi contoh sirah daripada Nabi SAW yang menunjukkan bahawa baginda adalah orang yang amanah, yang benar, yang bukan mereka Al-Quran, tapi Al-Quran adalah arahan yang diberikan kepada baginda Nabi SAW. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apakah ada soalan atau tidak? Kita tidak ada soalan, alhamdulillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiy Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.